Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak semua. Untuk PDPR kali ini, cikgu nak bawa awak ke salah satu kemahiran dalam penulisan, iaitu bina ayat. Okey, fokus kita ialah cara bina ayat berdasarkan gambar. Jadi apabila diberikan gambar, awak diminta untuk menghasilkan satu ayat yang lengkap serta menepati kehendak dalam sistem bahasa Melayu. Okey, cikgu nak beritahu kat sini ada 3 kata kunci bina ayat. 3 kata kunci bina ayat yang awak kena ingat. Yang pertama ialah siapa. Yang kedua ialah buat apa. Yang ketiga ialah di mana atau kenapa. Okey, cikgu ulang. Siapa, buat apa, di mana, kenapa. Okey, awak dah baca. Jadi bagaimana kita nak kaitkan 3 kata kunci ni dengan pembinaan ayat? Okey, jadi cikgu akan menerangkan lebih mendalam kata kunci yang kita bincang tadi. Yang pertama ialah siapa. Siapa merujuk kepada individu yang ingin ditujukan. Okey, awak tengok gambar kat sebelah ni. Ni adalah kata nama. Sama ada kata nama khas ataupun kata nama am. Kita ada Fatin, Datuk, cikgu dan juga polis. Okey, untuk maklumat, kata nama juga boleh diambil dari bukan manusia. Contohnya macam haiwan, tumbuh-tumbuhan, objek, kenderaan dan sebagainya. Okey, yang kedua, buat apa? Merujuk kepada perbuatan yang dilakukan. Okey, awak perhatikan gambar. Kat sini cikgu ada bagi 4 contoh perbuatan ataupun kata kerja, iaitu menulis, bermain, berenang dan memanjat. Okey, awak boleh tengok kat sini. Okey, apakah yang dimasukkan dengan kata kunci kedua, buat apa. Kita pergi ke kata kunci yang ketiga, iaitu di mana. Di mana merujuk kepada tempat atau lokasi perbuatan itu dilakukan. Cikgu bagi 4 juga contoh lokasi ataupun tempat, iaitu kelas, taman, hospital dan juga sungai. Okey, banyak lagi contoh-contoh lokasi ataupun tempat yang boleh kita ambil untuk pembinaan ayat. Okey, cikgu bagi contoh gambar nombor 1. Mari kita bincang sama-sama. Okey, yang pertama, siapa. Okey, bagaimana nak menulis siapa? Kita pergi ke kata kunci yang pertama, siapa dulu. Okey, cikgu bagi contoh kat sini, Sofia dan Alisha. Nama. Okey, buat apa? Okey, cikgu bagi contoh kat sini, melukis gambar. Sebab kita kena bina ayat berdasarkan gambar. Yang ketiga, di mana? Cikgu bagi contoh kat sini, di dalam kelas. Sebab gambar ni merupakan situasi di dalam kelas. Jadi apabila kita menyambung ketiga-tiga ataupun menghubungkan ketiga-tiga keterangan dalam kata kunci tadi, jadi ayatnya akan berbunyi begini. Sofia dan Alisha melukis gambar di dalam kelas. Okey, boleh adik-adik? Cikgu contoh gambar yang kedua. Okey, awak tengok gambar ini. Okey, apa yang sedang dilakukan? Kita pergi ke kata kunci yang pertama, iaitu siapa. Kat sini, di sini cikgu bagi contoh Syafiq dan adiknya. Apa yang dia sedang lakukan? Kata kunci kedua, buat apa? Cikgu bagi contoh kat sini, bermain badminton. Kata kunci yang ketiga, di mana?
cikgu bagi contoh di padang. Jadi kita gabungkan ketiga keterangan dalam kata kunci ini untuk menghasilkan satu ayat yang lengkap. Jadi ia berbunyi begini: Syafiq dan adiknya bermain badminton di padang. Okey, boleh adik-adik semua? Kita pergi ke contoh yang ketiga. Okay, perhatikan gambar tu. Okay, apa yang awak boleh bayangkan berdasarkan tiga kata kunci utama tadi melalui gambar ini. Okay, mari kita bincang sama-sama. Okay, kita pergi ke kata kunci yang pertama, siapa. Di sini cikgu bagi contoh mereka. Okay, ini kata ganti nama. Okay, buat apa? Okay, cikgu bagi contoh pergi ke sekolah. Okay, sebab ini adalah perbuatan. Untuk kata kunci ketiga, cikgu gunakan kata kunci ataupun persoalan bagaimana. Okay, dengan menaiki bas. Keterangan untuk kata kunci bagaimana ni, cikgu bagi contoh dengan menaiki bas. Okay, apabila digabungkan semua keterangan dalam kata kunci, siapa, buat apa dan juga bagaimana, maka ayat yang dapat dihasilkan berbunyi begini: mereka pergi ke sekolah dengan menaiki bas. Okay, mereka pergi ke sekolah dengan menaiki bas. Okay, ini satu ayat yang lengkap. Okay, dan jangan lupa apabila menulis ataupun menghasilkan ayat, penggunaan tanda baca dan huruf besar juga tidak boleh ditinggalkan, mesti dibuat juga. Okey, cikgu harap awak dah faham. Okey, kita akan bincang lagi cara bina ayat berdasarkan gambar dengan lebih lanjut lagi. Okey, terima kasih dan selamat belajar.